بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita masuk dalam babul libas. Bab al-libas. Al-libas ambil daripada perkataan labisa thawb. Labisa thawb. Labisa thawb maksudnya pakai baju. Labisa fi'il. Lubsan. Wa amma al-libs bikasri lam wal libas fahuwa ma yalbasu. Adapun kalau dibaca baris bawah al-libsu al-libas maka fahuwa ma yalbas, apa yang dipakai, ma yalbas. Wa jam'ul libas lubus. Jamak kepada perkataan libas, pakaian, adalah lubus, iaitu kitab wa kutub. وذكر اللباس بعد الصلاة لأن ستر العورة أحد شروط الصلاة ولذا قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Al-A'raf 31. Disebut lepas daripada bab salat adalah bab al-libas. Lianna satra al-awra ahadu syurutis salah, kerana menutup aurat itu adalah salah satu daripada syarat salat. Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah pakaian perhiasan kamu inda kulli masjidin, pada setiap kali nak pergi masjid. قال ابن كثير رحمه الله ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة. Kata Al-Imam Ibn Kathir tentang ayat surah Al-A'raf 31 ini, maknanya minas sunnah, daripada sunnah adalah mustahab untuk kita ini bercantik-cantik at-tajammulu inda salah, ketika mana nak salat. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kamu untuk pergi ke masjid. Inda kulli masjid maksudnya nak pergi salat. Oleh kerana itu, disebut tadi mustahab adalah sangat digalakkan untuk kita ini tajammulu, bercantik-cantik inda salah, ketika mana nak mendirikan salat. Khususnya salat Jumaat, salat raya, dan juga telah lalu bab-bab salat yang disunnahkan kita untuk berhimpun ramai, maka sudah pasti untuk kita sunnahnya bercantik-cantik dan pakai pakaian yang kemas apabila nak menghadiri salat jemaah. Wattib, minyak wangi, li'annahu minaz zinah, kerana minyak wangi juga dikira daripada perhiasan. Az-zina was-siwak, dan bersugi. As-siwak
membersihkan gigi. Li'annahu min tamami dhalika, kerana dengan bersiwak itu lebih menyempurnakannya. Wa min afdhalis thiyabi al-bayad, dan antara pakaian yang terbaik, yang paling afdal adalah putih. Antara pakaian yang paling afdal adalah putih. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, banyakkan akthiru min thiyabikumul bayad, banyakkan daripada pakaian kamu putih, dan dengannya, iaitu kalau putih itu, kamu dikafankan. Wal aslu fil libas, asal hukum pakaian itu adalah harus dan halal, sebagaimana perkara-perkara mubahat, perkara-perkara keharusan yang lainnya daripada makanan dan minuman, dan wal marakib, kenderaan, wal masakin, tempat tinggal, wa ghairiha, dan selain daripadanya. Jadi semua perkara-perkara mubahat ini, daripada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kereta, kenderaan, semua ini adalah hukumnya harus pada asalnya. Qala ta'ala, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 29, huwallazi khalaqa lakum, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kamu, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya sekali untuk kamu. Allah Ta'ala menciptakan semua sekali untuk kita. Qala Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallah, siapa dia orang yang nak mengharamkan zinatallah, perhiasan, ya Allah, allati akhraja li'ibadihi, yang Allah telah keluarkan, ciptakan untuk hamba-hambanya, wat-tayyibat minar rizq, dan benda-benda yang tayyib, benda-benda baik daripada rezeki yang Allah bagi. Maka siapa yang berhak untuk kata benda itu haram? Tak ada siapa berhak untuk menyatakan ianya haram. Maka pakaian apa yang nak kita pakai, pakailah. Kereta apa yang nak kita beli dan kita pakai, pakailah. Makanan apa yang kita nak makan, makanlah. Dan minuman apa yang nak minum, minum. Semuanya Allah Ta'ala cipta untuk kita semua. Dan ia adalah daripada al-mubahat, melainkan perkara-perkara yang datang daripada tegahan Allah Azza wa Jalla dan tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua adalah sangat terbatas. Iaitu benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, nak dibanding dengan mubahat, nak dibanding dengan perkara-perkara yang harus, maka sudah tentulah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu mahdudah, sangat terhad. Mahdudah wa ma'dudah, dan boleh dikira. Maksudnya, benda yang Allah Ta'ala haramkan sikit sangat. Benda yang Allah haramkan adalah sikit sangat, nak berbanding dengan mubahat, dengan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haruskan. Dan keseluruhan perkara-perkara mubahat, maka dia balik kepada dhawabit, dia balik kepada kaedah-kaedah, dhawabit yang telah pun ditentukan oleh syarak. Seumpama contoh, az-zahabu wal-fiddah, emas dan perak itu, wal-harir lirrijal, emas, perak, al-harir sutra untuk lelaki. Warada fi tahrimiha, telah datang pengharamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nas-nas yang telah zahir hikmahnya daripada pengharaman tersebut. Kemudian antara lagi at-tashabbuh yang diharamkan itu, pertama macam disebut tadi, emas, perak, harir untuk lelaki. Datang beberapa nusus, nas yang mengharamkan untuk lelaki. Yang kedua, datang kaedah at-tashabbuh, menyerupai, dalam bab menyerupai. Sama ada menyerupai kuffar, orang kafir, dengan perkara yang dikhususkan bagi mereka. Wasara siyama lahum fattashabbuh, dan perbuatan menyerupai dengan mereka itu adalah haram. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, maka dia di kalangan kaum tersebut.
Dan perkara tasyabbuh ini adalah fi makhtassu bihi, benda yang khusus untuk dia ataupun benda yang khusus kepada kaum tersebut. Kalau benda tu khusus untuk dia, maka kita orang Islam dilarang untuk tasyabbuh, menyerupai mereka di dalam libas khas, umpamanya pakaian khas, dan juga bentuk-bentuk yang khas, bentuk tertentu, penyerupaan tertentu dengan orang-orang kafir, maka ini tak dibenarkan. Kemudian penyerupaan tentang dari sudut jantina, maka lelaki tak boleh menyerupai jantina perempuan, perempuan tak boleh menyerupai lelaki. Yang ketiga datang kaedah al-israf wa tabzir. Yang ketiga datang kaedah al-israf wa tabzir, membazir. Al-israf wa tabzir wa idha'atil mal. Idha'atil mal, membuang harta. Fi dhalika fahuwa muharramun, maka itu adalah haram kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi itu adalah kaedah-kaedah umum yang Islam telah letakkan tentang benda-benda mubahat ni. Benda mubahat boleh, tetapi dengan kaedah-kaedah yang telah dinyatakan, maka itu dimasuk dalam bab-bab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So dalam makanan pun begitu juga, dalam pakaian pun macam tu juga. Nak pakai seluar pun pakailah, nak pakai jubah pun pakailah, nak pakai cheongsam pun pakailah, nak pakai sari pun pakailah. Tak ada apa-apa masalah pun. Kerana itu semua tidak berkaitan dengan pengkhususan dari sudut keagamaan. Adapun benda-benda yang khusus keagamaan, maka itu yang tak diharuskan, yang tak dibenarkan. Sebagaimana memakai pakaian yang dia gunakan untuk menyembah berhala. Sebagaimana pakaian yang dia pakai untuk menyembah berhala, untuk menyembah Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, ataupun perbuatan-perbuatan yang mengundang syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka dah tentulah tak boleh kita ikut. Adapun pakaian yang umum, tak ada masalah. Nak pakai tie ke, tak pakai tie ke, nak pakai coat ke, tak pakai coat ke, nak pakai capal ke, tak pakai capal ke, maka suka hatilah. Ada gula. Kami memakai dengan tidak mempunyai niat apa-apa. Memang tidak mempunyai niat apa-apa. Tetapi perkara itu adalah pengkhususan kepada agama kafir. Seperti boleh tak seseorang, dia pergi sembah berhala sebagaimana yang disembah oleh orang-orang kafir, tapi dia kata itu tak ada niat. Boleh? Tak boleh lah. Kalau hak ni hang kata sebab tak ada niat, maka kita pergi ke kuil, kita pergi ke Tok Kong, dan kita buat cara ritual agama yang dia sembah patung itu dengan niat, tak ada apa-apa. Exercise. Tak boleh, haram hukumnya. Sebab itu pengkhususan. Nabi SAW tak membenarkan kita pergi sembelih pun dekat tempat yang pernah dijadikan tempat sembelihan untuk berhala. Walaupun tak ada niat. Sahabat takkan tak ada niat. Tasyabbuh. Nabi SAW marah apabila orang-orang Islam yang baru masuk Islam dalam perjalanan dari Perang Hunain, mereka nampak Zatu Anwat, pokok yang bercabang-cabang. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, dulu kami waktu jahiliah dulu ada pokok Zatu Anwat. Ada pokok yang kami gunakan untuk beriktikaf, untuk ibadat dekat situ. Dan kami gantung aslihatahum, mereka menggantung aslihatahum, mereka menggantung dia punya senjata dekat cabang-cabang pokok tersebut dengan i'tikad tertentu dan sebagainya. Dulu kami ada, boleh tak engkau buatkan kepada kami satu pokok seperti itu? Nabi tak bagi. Nabi larang. Adakah orang-orang yang sahabat yang baru masuk Islam awal itu bertujuan nak mensyirikkan Allah? Tak. Tapi itu khusus
apa yang dilakukan itu membabitkan perkara agama dan sebagainya, maka tak dibenarkan. Kepercayaan-kepercayaan yang syirik, kepercayaan-kepercayaan karut kita pergi ikut dengan niat tak ada, itu bodoh namanya. Walaupun dia kata tak ada niat, maka dia pun pakai baju Santa Claus. Itu telah menjadi suatu simbol agama dia. Walaupun orang Kristian ataupun padri-padri Kristian sebahagiannya juga kata itu bid'ah. Dia kata itu bid'ah adalah agama dia. Tapi kita pun pakai oleh kerana tak ada mengena dengan agama Kristian sebab ni bid'ah. Kita pun pakai Santa Claus. Mana boleh? Sebab itu telah menjadi rumus, telah menjadi suatu simbol agama pada perayaan Christmas. Kita pun kat rumah kita, oleh kerana kita ni negara berbilang kaum, maka kita pun pergi shopping mall, nampak pokok Christmas. Kita pun beli pokok Christmas sempena 25 Disember. Kita tak mengikut agama dia, kita tak sembah agama dia, tapi cantik juga pokok ni. Kita pun beli pokok tu, belilah bola-bola bulat-bulat tu, kala-kala tu, bubuh lampu-lampu, lilat dalam rumah kita. Ini suatu simbol keagamaan dan suatu simbol perayaan orang kafir. Maka tak boleh. Ulama-ulama yang kata haram itu kerana mereka duduk negara Arab. Maka bila duduk negara Arab, maka mereka tak terdedah kepada fake minority lah, tak terdedah kepada kepelbagaian agama, kepelbagaian bangsa dan sebagainya. Tetapi kita tidak berpandukan kepada ulama-ulama Arab kah, ulama Amerika kah, ulama Australia, ulama India, dah. Kita berpandukan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka hanya menyatakan sesuatu tanpa ada dalil daripada Quran Sunnah, dan kita kata kita boleh berbeza pandangan. Tapi hujah-hujah yang mereka gunakan adalah memang datangnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak, apa faedahnya ada man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? At-tashabbuh adalah benda yang tamayyuz, benda yang menjadi simbol keistimewaan sesuatu kaum, tambah pula ianya melibatkan agama, kepercayaan. Itu maksud tashabbuh. So, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tak disuruh menyerupai orang kafir. Dalam banyak hadis, jangan seumpama Yahudi dan Kristian, jangan seperti Yahudi dan Kristian, jangan seperti Yahudi dan Kristian. Punya banyak hadis-hadis Nabi tidak mahu menyerupai Yahudi dan Kristian. Maka itu telah menjadi kaedah yang telah dikeluarkan oleh para ulama kita yang mengharamkan untuk kita berkongsi raya, berkongsi agama dan sebagainya. Hatta di awal-awal lagi telah pun Allah Ta'ala turunkan lakum dinukum waliyadin. Itu kaedah nak campak mana? Itu Al-Quran. Maka kenapa jadi datang ayat tersebut, surah tersebut? Kerana orang kafir tawar-menawar dengan Nabi. Wahai Rasulullah, boleh tak? Jenilah. Hari ni kita ikut you semayang, besok you ikut kami semayang. Boleh tak? So kita tak payah bergaduh. Kita tak payah gaduh. Hari ni aku pergi kuil, besok you pergi masjid. Mana boleh? Maka telah turun ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Maka datang kaedah awal-awal dah. Maka Islam telah pun menggariskan banyak kaedah-kaedah. Bukan datang dari ulama. Dia bukan datang dari ulama. Maka dia datang dari Allah, pencipta syariat. Dia datang daripada Nabi, sahibus syariah. Itu Nabi SAW. Apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi datang sekadar kemampuan. Apa-apa yang ditegah oleh Nabi tinggalkan. Maka Nabi tegah untuk kita menyerupai. Maka hak kita sebut tadi tentang penyembelihan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang tempat sembelihan. Nabi tanya, adakah tempat ini pernah dijadikan tempat ibadat
depa? Dan adakah ianya pernah dijadikan tempat sembelihan untuk berhala mereka? Tak. Maka Nabi pun okey. Maksudnya sekiranya ada, bermakna tak boleh lah. Nabi tak membenarkan. Bukan isu niat tak niat. Tetapi apabila adanya unsur-unsur penyerupaan, unsur-unsur yang nanti apabila dilakukan akan menyebabkan orang confused, akan menyebabkan orang ni mula berfikir bahawasanya semua agama sama dan sebagainya, maka itu telah awal-awal lagi telah ditutup oleh syariat Islam. So tak boleh pakai Santa Claus, tak boleh pakai pakaian Sami, tak boleh pakai pakaian padri, tak boleh pakai pakaian orang yang khusus solat mereka, tak boleh pakai colok dan kita pun pergi buat cara sembahyang mereka, tak boleh pergi bubuh patung, kemudian bubuh ke arah kiblat dan kita sujud ke sana, tak boleh. Walaupun kita bukan sujud kat patung tu, kita sujud kat Allah, tapi tak boleh, tak dibenarkan. Oh, patung ni tak ada apa, ni sutra saja. No. Tak boleh. So, biar jelas. Masalahnya orang Islam tak jelas. Agama dia pun dia tak jelas. Bukan isu ulama duduk sana, duduk negara Arab ke tak negara Arab ke, tak. Isunya ada dalil. Dan isunya Islam ni dia ada jati diri. Islam dia ada jati dirinya. Maka kalau orang Islam pun dah tak nampak jati diri Islam, dah macam orang kafir, maka apa faedahnya? Maka betul lah geng-geng liberal itu semua agama sama. Dan semua agama membawa kepada syurga. Semua agama suruh kita buat baik. Mana ada agama suruh kita buat jahat? Maka semua agama boleh diterima lah. Manalah tahu dia punya apa tu, Gautama Buddha tu mungkin Nabi. Manalah kita tahu mungkin tokoh dia tu mungkin Nabi. Kita mana tahu. Dah benda tak jelas, jangan tak timbul isu mana tahu mana tak tahu. Dah memang tak jelas, tak ada siapa boleh dakwa. Tak ada siapa boleh dakwa hak tokoh dia itu mungkin Nabi, mungkin tak. Dah tak ada keterangan. Tak ada keterangan. Jadi hak ni yang penting untuk orang kita ni belajar akidah. Sebab tu kita sebut sifat 20, belajar sifat 20 tak membawa kepada pemahaman kepada akidah yang sahih. Belajar sifat 20 tapi tak faham-faham dia akidah. Belajar sifat 20 tak faham-faham dia apa maksud tasyabbuh bil kuffar. Tak faham dia tasyabbuh menyerupai dengan orang kafir dan sebagainya. Oh, kalau begitu apa salahnya I nak pakai skirt? I bukan berniat untuk meniru perempuan, tapi cantik pula baju ni. I pun pakai skirt. Menyerupai perempuan, tak dibenarkan, haram. Nanti akan masuk bab sutra ni, pakaian. So, biar jelas tentang kaedah dan biar jelas kepada apa orang kata dawabit dalam agama kita ni. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. Daripada Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yakunanna min ummati, akan pasti ada di kalangan umatku nanti, aqwamun, qaum aqwamun yastahilluna al-hira, yang menghalalkan al-hira. Al-hira ni asal makna perkataannya faraj perempuan. Al-hira maksudnya akan ada kaum aqwamun yastahilluna, akan menghalalkan zina, akan menghalalkan al-hira wal harir dan sutra wal harira. Dan hadis ini asalnya dalam Al-Bukhari, wal ma'azif dan alat muzik. Qala Rasulullah la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada di kalangan umatku nanti pasti, dan ada taukid kat situ, la yakunanna, lam taukid menguatkan,
Pasti akan ada. Nun tasydid hujung. 2 penguat. La yakunanna. Pasti, sangat-sangat pasti. Akan ada kaumku nanti di akhir zaman yang menghalalkan zina dan sutra. Sutra ni maksudnya menghalalkan untuk lelaki lah. Wal harir, sutra, wal ma'azif, alat-alat muzik. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, wa asluhu, asalnya fil Bukhari, dalam Al-Bukhari. Sebaik hadis tu tak ada rokok. Sebab rokok tak ada zaman Nabi. Sebab rokok tak ada zaman Nabi. Ulama yang mengharamkan rokok bukan disebabkan arak. Maksud bukan dalil arak. Ulama yang mengharamkan rokok bukan disebabkan dalil. Sebab tak ada dalil. Tak ada dalil mengharamkan rokok. Ulama yang mengharamkan rokok disebabkan kemudaratan. Telah datang hadis Nabi, la darar wala dirar. Tak ada kemudaratan, tak ada boleh menyebab mudarat, tak ada mudarat, tak boleh menyebab mudarat ke orang lain. La darar wala dirar. Dan datang lagi banyak lagi ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang lain suruh kita menjaga kesihatan dan sebagainya. Rokok telah pun disebut bukan oleh ulama, bukan oleh ulama syariat, disebut oleh para doktor, physician. Telah disebut oleh pakar-pakar yang memang ahli dalam bidang lah. Maka rokok penyebab pelbagai bentuk mudarat. Maka dari situ, maka diserahkan kepada ulama syariat untuk keluarkan hukum. Maka apa hukumnya? Rokok benda baru, zaman Nabi tak ada. Maka adakah apabila ada benda baru pada zaman kita, maka Islam tak boleh nak selesaikan masalah ni? Kita belajar bahawa keistimewaan syariat Islam adalah keanjalan. Kita belajar syariat Islam keistimewaannya sesuai sepanjang zaman. Zaman Nabi tak macam zaman kita. Tapi Islam berkembang sehingga zaman kita dan sehingga hari akhirat. Sehingga dunia hancur. Islam zaman Nabi yang dibawa sumbernya dari Al-Quran dengan Sunnah hidup pada zaman Abu Bakar dengan Al-Quran yang ada dengan Sunnah yang ada. Zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali, zaman berikutnya sampai zaman kita pada hari ini. Al-Quran yang digunakan oleh pada zaman Nabi oleh para sahabat Nabi itu masih ada sehingga pada zaman kini. Dan hadis-hadis Nabi yang ada Nabi sebut, Nabi buat, Nabi ikrarkan pada zaman Nabi telah pun dinakalkan sehingga pada zaman kini dan sehingga hari kiamat. Adakah Allah Azza wa Jalla mencipta satu agama yang boleh hidup hanya pada zaman awal tetapi tak boleh dipraktikkan pada zaman sekarang? Ni agama apa kalau dah kita tak yakin agama Islam tak sesuai pada zaman kini Islam tak sesuai? Maka Islam sesuai sepanjang zaman. Itu ciri keistimewaan dan keanjalannya. Dan hukum berubah berdasarkan juga time, berdasarkan juga keadaan. Yang itu semua telah pun ada kaedahnya dalam Al-Quran dan telah pun ada kaedahnya dalam Sunnah. Datang rokok memudaratkan. Tak ada siapa yang kata rokok tak mudarat pada zaman kini. Ada? Okey. Asal gula nak dikias kepada rokok pun tak masuk. Gula diciptakan oleh Allah Ta'ala harus yang menjadi masalah sekiranya berlebihan yang membawa kemudaratan. Rokok in the first place
pun tak ada macam gula. Manfaat pun tak ada. Mudarat berlambak-lambak. Kemudian tak ada faedah pula tu. Gula ada faedah. So gula, Allah ciptakan gula, badan kita perlu gula. Kalau badan kita tak ada gula, tak ada tenaga. Gula adalah sumber tenaga. Belajar sains. Gula adalah sumber tenaga. Tinggal lagi dah kalau sekiranya terlebih-lebih membawa kepada kemudaratan. Itu yang dikatakan ataupun disuruh kita ni supaya berpada-pada dalam pengambilan. Orang muda ambil gula berlebihan, tak ada mudarat. Kerana orang muda, keadaannya, bodinya itu, sistem badannya itu, semua berfungsi dengan baik. Metabolismenya bagus. Maka bila metabolisme bagus, fungsi badan bagus, dia melantak lah setiap hari pun gula. Dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah orang muda. Yang jadi masalah apabila umur meningkat. Bila umur meningkat, maka metabolisme turun. Maka badan pun dah tak banyak bergerak. Sistem badan tak sama dah macam orang muda. Kalau kereta baru beli, tak sama macam kereta dah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Beli kereta 5 tahun, tip-top lagi. Masuk tahun ke-10, ke-11, banyak benda lah nak kena tukar ni. Maka badan manusia pun begitu. Allah Ta'ala telah menciptakan badan manusia ini. Maka dengan sistem badan itu, dengan pemprosesan yang ada, maka gula apa isu ni? Tak ada isu. Orang ahli sukan, pelantak lah gula berlemak pun tak apa, tak ada masalah Banyak mana pun okey. Kerana dia menggunakan gula tu untuk badan dia. Tinggal lagi bagi kita ni yang dah gemuk ni. Yang dah gemuk, metabolisme dah turun. Dah tak macam muda-muda dulu. Kita disuruh beringat. Kalau kita nak jadi pula macam kereta dulu, nak kena overhaul lah badan kita. Masalahnya, badan kita tak boleh nak overhaul. Mampu-mampu Rokok, awal-awal lagi memang bodoh. Kan? Dibuat apa faedahnya? Apa benda hang gongong? Macam anjing gongong tulang. Apa faedah? Isap, asap keluar. Benda. Ada nikotin pula, tak nikotin pula. Belajarlah sikit sains. Oh, Ustaz, bila kita air rokok, bila air merokok, air akan rasa tenang. Air akan rasa release tension. Lepas tu, 5 minit kemudian, hilang. Habis dah. Nak kena rokok lagi. Oh, release tension sekejap. Saat lagi, setengah jam lagi, nak rokok lagi. Kenapa jadi macam tu? Tak reti nak belajar. Kenapa jadi hobi tu? Nikotin tu. The Angry Bird. Tahu Angry Bird? Nak lagi. Bagi makan sikit, senyap. Bila dah senyap tu sekejap lagi, dah habis dah tu, nikotin tu dia nak lagi. Tu. Tu nikotin tu. Maka dia jadi ketagih nikotin tu. Problem memang penyakit. Dia bukan gula, bukan masalah gula tak gula, bukan garam. Dia memang awal-awal lagi penyakit. So, kalau nak nyamakan dengan gula tu, pergi belajar sains dulu. Bagi cerdik sikit dulu. So, berbeza. Allah Ta'ala tak jadikan rokok macam gula. Tak. Allah Ta'ala tak jadikan rokok macam garam. Tak. Gula, garam, badan kita perlukan. Allah Ta'ala jadikan benda tu diperlukan oleh badan. Untuk sistem badan kita bergerak, fungsinya. Rokok tak dijadikan untuk kita perlukan dia. Aku tak nak isap rokok, elok-elok Ustaz, saya isap rokok lama dah Ustaz. Tak ada sakit pun. Itu bukan dia punya benchmark. Kau dah isap rokok 80 tahun, tapi tak ada apa-apa. Itu bukan petanda engkau tak ada apa-apa.
Dan itu bukan petanda kau boleh kira orang lain boleh. Tak. Orang lain dah banyak dah bypass 2 kali. Bypass 3 kali. Engkau saja bernasib baik. Macam gula lah. Minum gula okey je. Sampai ke sudah okey je. Umur 50 tahun datang kencing manis. Time sampai time. So orang yang merokok ni belum time lagi tu. Yang mana belum kena belum time. Dia sedang menunggu time. Dah kena penyakit tu, penyakit ni, penyakit tu, penyakit ni. So balik kepada hadis, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal hari wal ma'azif. Akan ada datang kaumku di akhir zaman yang menghalalkan zina, menghalalkan sutera. Zina tak payah bahas lah sebab dalil dah jelas dalam Quran. Sutera pun akan datang banyak lagi hadis dalam bab libas ni tentang sutera untuk lelaki. Wal ma'azif, music, alat muzik. Hadis ni Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahih secara ta'liqan, secara lafaz ta'liq. Apa ta'liq? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ni tanpa sanad yang penuh. Ta'liq. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus sanadnya di awal. Mu'allaq, hadis yang terputus sanadnya di awal. Mu'allaq. Hadis mu'allaq, bila terputus sanad, maka dia masuk dalam kategori dhaif. Dia masuk dalam kategori dhaif. Kenapa dhaif? Kerana sanad putus. Dan hadis yang sanad putus ni adalah dhaif ringan. Dhaif ringan. Sebab dia hanya putus sanad je. Maka jika datang turuk yang lain, sanad bersambung, maka hadis itu sahih dengan disahihkan oleh jalan periwayatan yang lain. Maka hadis yang tadi itu dhaif ringan tadi itu dikuatkan dengan hadis lain. Maka hadis mu'allaq, hadis pertama dia putus sanad. Bila dia putus sanad, maka kategorinya hadis dhaif. Dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis-hadis yang dipanggil mu'allaqat. Al-mu'allaqat ni hadis-hadis yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya tanpa sanad yang penuh. Kadang-kadang dia terus kepada atas sekali. Qala Rasulullah. Kadang-kadang dia kata qala Ali, kata Al-Bukhari. Al-Bukhari kata qala Rasulullah. Putus sanad tak? Putus lah. Masa bila Al-Bukhari jadi sahabat? Al-Bukhari kata, qala Ali. Telah berkata Ali. Bila masa Al-Bukhari jumpa Ali, maka hadis ni dhaif. Putus sanad. Mu'allaq. Dalam hadis Bukhari ada mu'allaqat dipanggil. So mu'allaqat ni bukan hadis Bukhari. Mu'allaqat ni tak dikira hadis Bukhari. Hadis Bukhari yang mana tu? Hadis Bukhari. Kalau kita buka Sahih Bukhari, hadis yang dikatakan hadis Sahih Al-Bukhari tu, hadis yang mana? Hadis yang Al-Imam Al-Bukhari bawa dengan sanad penuh. Sebab tu nama kitab dia Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Al-Jami' Jami'. Maksudnya, Al-Jami' maksudnya kitab yang menghimpunkan semua bab-bab agama tu panggil Al-Jami'. As-Sahih, yang sahih. Al-Musnad, yang bersanad penuh. Al-Musnad. Haddathana, 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 sampailah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Bukhari.
Tapi muallaq bukan hadis Bukhari. Muallaq Al-Imam Al-Bukhari masukkan untuk biasanya dia jadikan tajuk bab. Tajuk bab. So tajuk babnya hadis muallaq. Bukan itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari hak bawahnya haddatsana, yang mula dengan sanad dia tu. So itu muallaq. Muallaqat Al-Bukhari ni tak sama macam kitab-kitab hadis lain. Muallaqat Al-Bukhari ulama buat kajian. Al-Hafiz Ibn Hajar dan sebagainya buat kajian. Maka secara kesimpulan semua muallaq Al-Bukhari, semua hadis-hadis muallaq Al-Imam Al-Bukhari letak dalam sahihnya itu paling rendah pun dhaif. Paling rendah dhaif, dhaif ringan. Tak ada yang dhaif jiddan. Tak ada dhaif jiddan. Semua muallaqat Al-Bukhari setelah dibuat kajian oleh para ulama, lepas daripada itu, maka secara istiqra' semua muallaq Al-Bukhari itu paling rendah pun tarafnya dhaif saja. Dhaif. Kalau ada orang kata dalam Sahih Bukhari ada hadis dhaif, kita kata ya ada. Yang itulah muallaq tu. Muallaq. Adapun hadis yang dengan sanadnya itu, maka itu semua sahih belaka. Hak tu sahih. Berikutnya, kalau muallaq ini Al-Imam Al-Bukhari sebut secara jazam, dia ada dua bentuk cara sebutan. Satu dipanggil jazam, yang kedua dipanggil siratu tamrid. Sirah jazam, sirah yang pasti, jazam. Qala, telah berkata. Zakara, telah menyebutkan oleh sekian. Maka itu dipanggil sirah jazam. Pasti. Qala Rasulullah. Rasulullah telah berkata. Qala. Itu dipanggil sirah jazam. Yang kedua, ada dipanggil sirah tamrid. Tamrid, sirah qila. Dikatakan. Zukira, disebut. Qila, disebut, dikata, di ni. Semua di ni dhaif. Semua yang guna sirah tamrid dhaif. Qila, dikatakan. Kita tak pasti hadis ni Nabi kata ke tak. Kita kata dikatakan Nabi kata. Dikatakan Nabi kata. Itu adab. Kalau kita tak tahu hadis itu sahih tak, dikatakan. Tapi kita yakin hadis itu sahih. Qala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Maka Imam Al-Bukhari, semua hadis muallaq ni, kalau dia guna sirah jazam, sahih. Kalau dia guna sirah tamrid, paling kurang pun dhaif. Dhaif. Dan banyaknya muallaqat ini telah disambung sanadnya oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Telah disambung oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Berikutnya, hadis yang kita baca ni, An Abi Amir Al-Asy'ari ni, Abu Daud riwayat. Asalnya dia kata wa asluhu fil Bukhari. Asalnya dalam Al-Bukhari. Asalnya dalam Al-Bukhari. Al-Bukhari merakan secara ta'liqan dengan sirah jazam. Dengan sirah jazam. Pasti. Fi kitab Al-Ashribah. Dalam bab minuman. Kitab Al-Ashribah. Babu ma ja'a fi man yastahillu. Bab pada menyatakan orang yang menghalalkan arak. Wa yusammihi bi ghairi ismihi. Dan dia namakan arak tu dengan bukan namanya. Nama lain bagi arak. Wal hadithu sahahahu Syekh Al-Albani rahimahullah fil Jami' As-Sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani juga dalam Sahih Al-Jami'. Disahihkan sebelum daripada itu, oleh kerana ia disebut secara jazam, maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim mensahihkan hadis ini, Al-Imam Ibn Salah mensahihkan hadis ini, Al-Iraqi, Ibn Hajar, Ibn Abdul Hadi, Asy-Syaukani telah mensahihkan hadis ini. Maka hadis ini sahih.
arak, hira, zina, hari, sutera. Sutera wal ma'azif, alat muzik. Maka hadis inilah yang menjadi dalil kepada pandangan para ulama yang mengharamkan alat muzik. Hadis inilah. Data Al-Imam Ibn Hazm. Data Al-Imam Ibn Hazm, dia dhaifkan hadis ni. Al-Imam Ibn Hazm mendhaifkan hadis ni. Kerana mu'allaq. Kerana mu'allaq tadi tu. Maka Al-Imam Ibn Hazm mendhaifkan hadis ni. Bila Al-Imam Ibn Hazm mendhaifkan hadis ni, apa natijahnya? Zina. Zina haram lah sebab Quran. Harir, sutra untuk lelaki, haram lah hadis lain. Ma'azif, alat muzik. Maka alat muzik harus. Alat muzik harus. Kerana Al-Imam Ibn Hazm mendhaifkan hadis ni. Diikuti oleh ulama yang selepas daripadanya. Sampailah Al-Ghazali, sampailah berikutnya Al-Qaradawi dan berikutnya. So hadis ni sahih. Yang dia nak bawa dalam hadis ini adalah Al-Harir, sutra. Al-Harir, sutra. Sutra bagi lelaki. Apa yang kita ambil daripada hadis ni? Maka akan ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman akan datang menghalalkan zina. Menghalalkan zina ni sama ada dia kata zina tu halal sungguhlah ataupun dia berzina lah. Fahishatuz zina mustahilliha, dan menghalalkannya. Akan datang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman man yalbisul harir, yang memakai sutra, minar rijal, daripada orang lelaki, menghalalkan sutra. Jadi ini adalah mukjizat daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka beratlah dosanya. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka kafirun kharijun minal millah. Hukumnya kafir, keluar daripada agama. Berikutnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlis alaih. Rawahu al-Bukhari. Daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba, untuk kami minum, fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, untuk kami minum dalam bekas daripada emas dan perak. Wa an na'kula fiha, dan makan dengan menggunakan bekas emas dan bekas perak. Wa an lubsil harir lirrijal wad dibaj, dan daripada memakai al-harir wad dibaj. Harir sutra, wad dibaj sutra. Sutra, harir sutra, dibaj pun sutra. Cuma dia kata tentang ad-dibaj zaidah. Zaidah maksudnya, dibaj zaidah maksud ada tambahan daripada sutra. Disebut juga ad-dibaj, mungkin jenis sutra lah, sutra yang agak lebih tebal sikit. Sutra, ad-dibaj juga sutra. Dia terjemah apa dalam buku tu? Sutra nipis, sutra tebal. Wa an najlis alaih, dan daripada duduk di atasnya. Duduk atas sutra, maksudnya pelapik dia sutra. Lapik atas sofa tu sutra. So hadis Bukhari.
Hadis ni melarang daripada makan dan minum daripada bekas perak dan emas. Tak boleh pinggan daripada emas. Tak boleh sudu daripada emas. Tak boleh pinggan daripada perak. Tak boleh sudu daripada perak. Tak boleh cawan daripada emas dengan perak. Sofa buat sutera tu, duduk atas sutera. Dia tak pakai, tapi duduk. An-najlis alih. An-nahyu yaqtadi, maka larangan dalam hadis ni membawa tahrim, pengharaman. Wa tahrimuhu jaa'a 'ala al-asl, fa huwa muharramun 'ala ar-rijal wan nisa wal atfal. Maka pengharaman ini kalau ikut pada hukum asal, tak boleh bagi lelaki dan perempuan pun tak boleh. Maksudnya, orang lelaki, orang perempuan tak boleh makan dengan pinggan emas. Tak boleh. Tak boleh minum dengan pinggan perak, cawan perak. Tak boleh menggunakan sudu, garpu, pisau daripada emas dan perak, lelaki dan perempuan. Wa laysa fi nisa'i hajati ila ibahati zalika lahun. Kama ubiha lahunna lubsu hulli dhahab wal fiddah. Yang tak boleh tu pinggan. Perempuan tak boleh makan dengan pinggan emas. Tapi dia boleh pakai emas. Kan? Katilnya daripada sutera pun kalau ikutnya tak boleh lah. Tapi dia pakai baju dari sutera. Tu boleh untuk perempuan. An-nahyu 'anil julus 'ala al-harir wad-dibaj, wan-nahyu yaqtadi at-tahrim. Pengharaman daripada duduk di atas al-harir wad-dibaj, sutera. An-nahyu rijal an lubsil harir wad-dibaj, wan-nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan untuk lelaki pakai sutera. Kerana datang lagi hadis-hadis yang lain nanti. Yastathna min zalika ba'dul asya' lil hajah ilaiha wa minha islahul ina al-munkasir. Tetapi ada pengecualian. Ada pengecualian min zalika ba'dul asya', sebahagian daripada perkara atau sebahagian daripada benda-benda ni kalau ada hajat, keperluan. Contoh, pinggannya itu tebuk. Maksudnya berlubang. Maka dia pun tampal dengan fiddah. Dia pun tampal dengan perak. Tampal sikit dengan perak. Ataupun tampal dengan emas. Wattikhadhul anf min adh-dhahabi aw al-fiddah. Wa tarkibul asnan minhuma indal hajah. Kalau ada keperluan guna emas buat gigi emas. So ada keperluan hajat. Pinggan tadi tu ada banyak perselisihan para ulama dan perbincangan lah tentang memakai ataupun apa hukum pinggan yang ditampal dengan emas, pecah sikit ataupun sumbing, maka dia pun tampal dengan emas ataupun perak. Maka hak ni diharuskan oleh sebahagian ulama. Kalau satu bekas ni emas, tu tak boleh. Tapi ditampal, berlubang pula bawah tu ditampal dengan perak, maka itu diharuskan. Bersalut emas, kalau dia salut dengan emas, so dia dah jadi emas lah. Dia salut semua dengan emas kan. Dia salut color emas, okey. Dia beli pinggan yang macam emas, tapi bukan emas, color je emas. Tu okey. Yang tak boleh emas betul. Yang tempek tadi tu banyaklah perbahasannya. Sebahagian kata kalau tempek besar tak boleh, tempek kecil boleh. So tu ada khilaf di kalangan para ulama. Diharuskan bagi lirrijal khatam, diharuskan bagi lelaki cincin daripada perak. Tu boleh. Cincin daripada perak boleh. Wa tahliyatis silah, dan juga dia punya silah, pedang. Wa ghairiha min adawatil harb, daripada peralatan perang umpamanya. Wa lubsul harifil harb, dan juga sutera.
Kalau sekiranya ada keperluan, contoh ada sakit dan sebagainya, dia kena pakai sutera. Akan datang hadiah-hadiahnya. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفظ لمسلم. Daripada Umar radhiyallahu an qala, Rasulullah melarang, naha Rasulullah an lubsil harir, daripada pakai sutera, illa kecuali maudi'a usbu'ain, melainkan sebesar usbu'ain, melainkan sebesar 2 jari ni, au thalath au arba', au thalath au arba', 4 jari. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf, adalah Nabi SAW mengharuskan, meringankan untuk Abdurrahman bin Auf, wa Zubair, Az-Zubair ibn Awam, fi qamisil harir, untuk pakai baju sutera, fi qamisil harir, fi safarin, dalam permusafiran, min hikkatin kanat bihima, kerana kulitnya kena penyakit gatal. Hakkah tu, dia gau-gau, dia suka kutik gau tu, hakkah. Maka pada ketika itu Nabi benarkan sutera, pakai baju sutera, untuk supaya kulit yang ada penyakit tadi tu okey. Kalau pakai maybe cotton dan sebagainya, mungkin dia akan allergic, maybe. So itu keharusan. Maka hadis ni, satu, hadis Umar tadi, Nabi larang daripada pakai sutera. Tapi harus kalau besar ni, besar ni, besar ni. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf dan Zubair diharuskan pakai sutera kerana penyakit kulit. Kerana penyakit kulit. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Ali radhiyallahu anhu, qala kasani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara'a fa kharajtu fiha, adalah Nabi kasani, memberikan kepadaku pakaian hullatan. Hullah tu macam ni, kain ni, hullah. Hullah siyara'a, siyara' naw' min al-burud fihi khutut safar, campuran sutera, ataupun hullah sini sutera, hujung ni sutera. Contoh hijau ni sutera, hujung ni ada jahitan sutera. Fa kharajtu fiha, ataupun campuran, fa kharajtu fiha, dan aku keluar fiha. Ali pakai benda tu. Fara'aitul ghadaba fi wajhih, Ali tengok muka Nabi marah. Fashaqaqtuha baina nisa'i, maka aku pun tanggal balik, bagilah, bahagi-bahagikan kepada perempuan-perempuan di kalangan keluarga dia lah. Perempuan-perempuan di kalangan keluarganya itu, keluarga Ali maksudnya. Iaitu wanita-wanita keluarga Ali radhiyallahu an, iaitu isterinya Fatimah, mak dia Fatimah, dia punya apa nama, anak perempuan pakciknya juga nama Fatimah. Dan apa nama, isteri kepada Aqil, isteri kepada Ali, dia ada adik-beradik namanya Aqil. Isteri itu nama Fatimah juga, 4 orang Fatimah. So dia bahagi-bahagikan dia punya apa nama hullah tadi kepada Fatimah-Fatimahnya dia.
Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala uhilla adh-dhahabu wal hariru li inasi ummati. Dihalalkan emas wal harir sutra li inasi ummati kepada wanita-wanita umatku. Li inasi ummati wa hurrima ala dhukuriha, dan diharamkan bagi lelaki-lelakinya. Itu lelaki umat Nabi, diharamkan sutera. Okey. Hadis Umar tadi, Nabi larang daripada pakai sutra illa mawdi'a usbu'aini aw salasin aw arba'. Melainkan ada lebih kurang besarnya 2 jari, 3 jari, 4 jari. Maksudnya pengharaman sutra untuk lelaki diharamkan kalau sekiranya satu kain ni sutra. Satu kain ni sutra. Satu baju ni semua daripada sutra haram. Tapi jubah ni, kain cotton ni, dekat jaib tu ada sutra sikit. Dekat collar ni ada sutra sikit. Dekat poket ni ada sutra sikit. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau ikut Umar, hadis Umar, boleh. Dalam hadis Ali, tak boleh. Hadis Umar, boleh. Ha? Macam mana? Wallahu a'lam. Dia potong-potong. Daripada hadis ni, maka tu akan datang kesimpulan nanti. Ada lagi beberapa hadis yang akan datang. Kalau kain tu ada campuran sutera, maka sebahagian ulama mengharuskan depends on berapa persen. Campuran sutera asli 30%. Lain bukan sutera asli. Maka maka para ulama mengharuskan. Atau macam kita sebut tadi, illa apa maksud ni. Maksudnya tak banyak. Sama ada tak banyak itu disulam. Disulam. Macam yang sebut tadilah. Kain ni ada sikit sulaman sutera hujung ni. Diharuskan. Atau dekat poket. Sini. Saya ada hadis sekejap . Ha? Tadi kita baca mana? Abu Musa yang hadis kan? Berikutnya dalam pukul 9 lebih ni. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan an yara asara ni'matihi alayh. Sesungguhnya Allah Taala menyukai idza an'ama 'ala 'abdihi, jika Allah Taala bagi nikmat sesuatu atas hamba-Nya itu, an yara athara ni'matihi alayh. Allah suka untuk kita zahirkan nikmat tu. Allah suka untuk kita zahirkan nikmat tu. Berikutnya, anna Rasulullah an Ali wa an Ali radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil qassi wal mu'asfar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada lubsil qassi. Lubsi al-qassi ay siyab madla'atu fiha harir tunsabu ila qaryati fi Mesir. Maksudnya hak ni bertali dengan sutera. Maksudnya ada sutera sikit, al-lubsi al-qassi wal mu'asfar, Nabi larang. Dan juga mu'asfar dicelup kuning. Al-mu'asfar dicelup kuning.
Wa an Abdullah ibn Amr qala ra'a Ali an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam saubain mu'asfarain. Kata Abdullah ibn Amr, aku melihat Ali melihat Nabi SAW saubain, dua pakaian thawbain mu'asfaraini, bercelup kuning. Mu'asfaraini, faqala ummuka amaratka bihaza. Ra'a Aliya, sorry. Bukan ra'a Aliyu. Ra'a Aliya an-Nabiyyu. Nabi nampak Ali. Nabi nampak Ali thawbain, pakai dua pakaian yang mu'asfarain, kuning. Faqala ummuka amaratka bihaza. Adakah mak kau yang suruh pakai baju ni? Nabi kata. Maksudnya tak boleh lah. Mak kau suka suruh pakai baju ni? Macam tu lah ayat tu. Berikutnya, wa an Asma bintu Abi Bakrin. Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, annaha akhrajat jubbata Rasulillah. Dia bawa keluar jubah Nabi, jubbata Rasulillah SAW, makfufatal jaybi wal kummain wal farjain bid-dibaj. Makfufatal jayb. Jayb ni poket. Makfufatal jayb wal kummain. Kummain ni lengan, kummain. Wal farjain ni belahan. Sama ada belahan kat sini ataupun belahan belakang ataupun belahan tepi, bid-dibaj, dengan sutera. Dengan sutera. Maksudnya ada sutera. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Asalnya dalam Muslim hadis ni. Wazada kanat inda Aisyah hatta qubidat. Adalah jubah tu Aisyah simpan sampai Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, faqabattuha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Adalah Nabi memakainya. Yalbasuha. Fanahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. Adalah Nabi memakainya untuk menyambut utusan, lil wafdi, dan juga wal jumu'ah, pakai Jumaat. Maksudnya Nabi pakai jubah tu, jubah yang ada makfufatal jibi wal kummain wal farjain bid-dibaj, yang ada bersulam, kita kata bersulam. Bersulam sutra pada kummain, dua kummain, dua lengan ni, kemudian belahannya farjain, belahan baju, kemudian apa nama tadi, jaib, jaib sini ataupun poket dan sebagainya lah. Hadis sahih. So hadis yang awal tadi 431, Nabi larang daripada qassi wal mu'asfar. Qassi, baju yang ada juga sutera tadi tu. Wal mu'asfar, kalau dicelup kuning. Dan hikmahnya, annal qassi naw'u minal harid. Kerana qassi tu adalah sejenis sutera juga. Ammal mu'asfar, fasawbul masbugh bil asfar al-ma'ruf. Ada pun mu'asfar ni, dia celup color kuning-kuning. Kuning kemerahan ataupun merah ke kuning-kuningan. Wa fi istihbabut tajammul lil wufud. Kemudian antara faedahnya, Nabi kalau ada tetamu datang, Nabi pakai cantik. Kalau ada utusan dari negara luar datang, Nabi pakai lawa-lawa, cantik-cantik. Dan juga ada perhimpunan seperti Jumaat dan sebagainya, Nabi juga pakai lawa-lawa. Daripada hadis yang kita sebut ni tadi, maka di situ datang pandangan ulama tadi tu. Dan disokong dengan hadis yang kita baca di awal tadi tu, iaitu hadis Umar. Nabi larang harir, melainkan illa maudi'a, melainkan maudi', tempat lebih kurang 2 jari, 3 jari, 4 jari. Maksudnya, pengharaman sutera adalah kalau sekiranya baju itu 100% sutera, tulen, maka haram. Kalau disulam atau campuran sutera sikit daripada hak yang lain, diharuskan. Zaman moden sekarang, baju batik dan sebagainya, yang kita pun tak tahu. Tak tahulah sutera betul ke sutera tak betul ke kan. Murah je, nampak benar lah sutera tipunya.
Tapi kadang-kadang dia tulis itu campuran. So kalau campuran, mau tengok macam mana campuran. Satu ni semua campur dah ni. Sutera tulen dengan tak tulen, dah campur dah, tulen bang. Macam mana? Tu kadang-kadang dia tulis persen. So kalau persen sutera yang tulen sikit daripada hak yang ada, maka harus. Confused Ustaz, tak payah pakai. Belilah tidak sutera ataupun sutera tiruan. Selesai masalah. Tapi kalau sikit macam kita sebut tadi, sulaman-sulaman sutera yang sikit, baju-baju batik umpamanya, baju-baju kita di kumain tadi ataupun di hujung-hujung baju dan sebagainya, maka hukumnya adalah harus untuk dipakai. Begitu juga adalah dalam pandangan mazhab Syafi'i juga. Disebutkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata lau lubisa thiyaban, kalau dipakai pakaian fi kulli thawbin haririn yasir, pada setiap pakaian itu ada sutera sikit yasir, maka bihais kalau lau jama'a ma fi jami'iha sara thawban, kalau sutera sikit itu dicampur jadi satu baju yang besar, maka jaza zalikal harir, harus sutera itu. Wa illam yajuz lubs zalikal harir lau jama'a نسج ثوبا على هداه لأن هذا هو معنى قوله نهى عن الحرير إلا مقطع. Dalilnya yang telah kita sebut tadi, hadis Asma bintu Abi Bakar. Dan juga maslahah tadi. Kalau ada masalah, maka itu semua tidak menjadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i juga, Al-Imam Nawawi dan seumpamanya juga menyatakan keharusan tersebut. Dalam satu hadis Nabi SAW naha anil harir, larang daripada sutera illa hakadha, melainkan hakaza, melainkan begini. Wa asyara, dan Nabi tunjuk bi isba'aihi allatini taliyan al-ibham, melainkan macam ni, maksudnya sikitlah. Qala fiha alimna fima alimna annahu ya'ni al-a'lam, berkata dalam riwayat itu fima alimna, apa yang kami tahu, annahu ya'ni al-a'lam, itu al-a'lam. Apa benda a'lam? Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, al-a'lam huwa ma yakunu fi thiyab, al-a'lam itu apa yang ada pada pakaian, min tatrifin atau tatrizin wa nahwiha wa nahwihima. Tatriz, apa nama, sulaman. Tatrif atau tatriz wa nahwiha. Berkata Imam Nawawi, wa fi hadhihi riwayah ibahatu al-alam min al-harir. Berdasarkan hadis itu dan juga hadis illa mawdi'a isbu'ain, dua jari dan sebagainya tadi tu, maka keharusan al-alam minal harir, maksudnya sikit daripada sutera yang disulam. Fi thawb, pada pakaian, idza lam yazid ala arba' asabi', kalau tidak lebih daripada 4 jari. 4 jari. So tengoklah 4 jari tu, kira lah apa. Wa hadha mazhabuna wa mazhabul masyhur, dan inilah mazhab kita Syafi'i dan mazhab yang masyhur. Mazhab jumhur, majority. Itu dalam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Amma an yunsaj al-harir ma'a ghairihi wa yukhlata bihi fayasiru ath-thawb khalitan min al-harir wa ghayrihi fahadha la yajuz sawan kana al-harir aqal aw akthar. Sebahagian para ulama berhati-hati kalau sekiranya campuran itu masuk sekali dengan sutera, maka itu tak dibenarkan sebahagiannya. Kalau sutera yang tak betul ataupun sutera tiruan, itu tak isu lah. So maksudnya
Kalau sutra sikit kandungan sutranya, okey. Wallahu a'lam. Masih ada perselisihan ulama kalau dia mengelakkan kerana ada syubhat, itu lebih menjaga agamanya dan menjaga maruahnya. Kerana al-halalu bayyin, al-haramul bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Benda yang tak jelas antara halal dengan haram, mushtabihat, syubhah. Siapa yang meninggalkan syubhah, maka dia menjaga agamanya dan menjaga maruahnya. Sebahagian para ulama sebut, tak kiralah campur tak campur, haram. Tak kira berapa persen. Tak kira berapa persen pun ada campuran sutra tulen, tak boleh. Berdasarkan hadis qasi tadi tu. Qasi. Qasi tu sejenis sutra. So, qasi tu Nabi haramkan terus. So, jenis-jenis sutra. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Yang akan datang sikit tentang beberapa kaedah dalam pemakaian. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.